Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita dalam siri kuliah pentadbiran harta pusaka, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan tentang Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian serta pentadbiran harta pusaka. Justru itu di antara objektif kuliah kita ataupun perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk didedahkan kepada anak-anak pelajar sekalian tentang sejarah dan peranan JKPTG, dan yang kedua untuk kita melihat hubungan di antara JKPTG dengan pentadbiran pembahagian pusaka orang Islam pada hari ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita tertanya-tanyalah kenapa pembahagian pusaka orang Islam ini kena pergi ke pejabat tanah di bawah kerajaan pusat, iaitulah yang dikendalikan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, berbanding dengan kita merujuk tentang hal-hal berkaitan dengan pembahagian pusaka ini di pejabat agama ataupun di mahkamah syariah. Jadi kuliah pada kali ini akan menjelaskan kenapa JKPTG diberi peranan untuk menguruskan ataupun untuk sebagai satu institusi yang melaksanakan pentadbiran harta pusaka di Malaysia ini, sama ada kepada orang Islam dan juga bukan orang Islam. Jadi seperti yang telah kita maklum di dalam kuliah yang lepas, pentadbiran harta pusaka di Malaysia ini dikendalikan oleh 3 agensi utama berdasarkan kepada 3 kriteria. Yang pertama, sama ada harta pusaka itu memiliki wasiat. Yang kedua, jenis harta pusaka, adakah ianya harta pusaka alih ataupun tidak alih ataupun campuran kedua-duanya sekali, iaitulah harta alih dan harta tidak alih. Dan yang ketiga, nilaian harta pusaka itu, adakah ianya hanya 600,000 sahaja ataupun kurang daripada 2 juta. Dan yang ketiga, adakah ianya melebihi 2 juta. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, berdasarkan kriteria tersebut, maka harta pusaka di institusi yang menguruskan harta pusaka ini ataupun yang mentadbir harta pusaka orang Islam di Malaysia ini dibahagi kepada 3 institusi di peringkat pusat. Dan kenapa ianya diletakkan di bawah kerajaan pusat juga telah pun kita jelaskan di dalam kuliah kita yang lepas, semasa kita membincangkan tentang statut, punca kuasa statut dan undang-undang pentadbiran harta pusaka di Malaysia. Jadi agensi ataupun institusi yang berperanan mentadbir harta pusaka, yang pertama, Mahkamah Tinggi. Jika harta pusaka tersebut adalah harta pusaka besar, maksudnya mempunyai nilaian melebihi 2 juta, atau kalau nilaiannya kurang, maka ianya memiliki wasiat. Yang kedua, diletakkan di bawah pejabat pembahagian pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Ini sekiranya nilai pusaka kurang daripada 2 juta dan si mati memiliki harta tidak alih berupa tanah ataupun rumah. Dan yang ketiga, yang menguruskan juga adalah Amanah Raya Berhad. Ianya adalah untuk jenis harta alih sahaja dan nilainya kurang daripada 600,000. Baik, jadi kita bermula pada kuliah ini dengan melihat dahulu Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian dan peranan fungsinya dalam mentadbir harta pusaka. Dan pada kali ini kita juga melihat sedikit sebanyak sejarah jabatan ini, di manakah jabatan ini diletakkan di dalam
pentadbiran negara, ya, di bawah kementerian mana, dan sejarahnya secara ringkas. Dan insya-Allah untuk kuliah-kuliah yang akan datang kita akan melihat pula institusi yang lain seperti Mahkamah Tinggi Sivil dan juga Amanah Raya Berhad. Ini adalah hierarki bagaimana kedudukan pejabat pembahagian pusaka, jabatan ketua pengarah tanah dan galian, dan akhir sekali unit-unit yang ada di bawah pejabat pembahagian pusaka, ya. Ataupun kalau di Putrajaya dipanggil bahagian pembahagian pusaka. Jadi hierarki yang paling tinggi adalah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar ini banyak jabatan seperti jabatan perhutanan, jabatan ukur, ya, jabatan apa lagi, perhilitan, jabatan bekalan air dan sebagainya. Dan salah satu daripadanya ialah jabatan ketua pengarah tanah dan galian. Dan di bawah jabatan ketua pengarah tanah dan galian ini juga ada banyak bahagian-bahagian seperti bahagian pengurusan tanah dan sebagainya. Dan salah satu daripadanya ialah bahagian pembahagian pusaka ataupun secara ringkasnya disebut sebagai BPP, ya. Di sini ada seorang pengarah yang diberi tugas untuk mengawal, mengurus, ya, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Dan di bawah bahagian pembahagian pusaka ini ada pula seksyen pusaka ataupun unit pusaka kecil, ataupun dipanggil juga pejabat pembahagian pusaka di peringkat negeri, di peringkat daerah, ya, yang mana di sinilah masyarakat awam akan berurusan dalam mengemukakan permohonan, mendapatkan prosedur bagaimana cara untuk membuat permohonan pembahagian harta pusaka. Baik, ini adalah hierarki secara top down, iaitulah daripada atas ke bawah. Kementerian bermula dengan kementerian sehinggalah ke bawah, ya, iaitu sehingga ketua pengarah jabatan, ketua pengarah tanah dan juga galian. Baik, jadi bermula dengan menteri, timbalan menteri, ada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, dan di bawahnya ada ketua siusaha. Dan kalau lihat di bawah ini, anak-anak sekalian, kita ada jabatan ketua pengarah tanah galian, jabatan ukur, jabatan mineral, jabatan perhutanan seperti mana yang telah disebut tadi. Dan untuk jabatan ketua pengarah tanah dan galian ini kita ada ketua pengarah, dan di bawah beliau, ya, iaitu di bawah sektor penyelarasan, di bawah ketua jabatan ini terus ada bahagian pembahagian pusaka, ya, pembahagian pusaka. Dan di bawah ini barulah pergi kepada negeri, kita ada JKPTG Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Wilayah Persekutuan, Selangor, dan begitulah seterusnya. Baik, jadi begitulah secara ringkas kita namakan sebagai carta organisasi pentadbiran JKPTG. Seterusnya kita pergi kepada definisi pusaka kecil, yang mana pusaka inilah atau jenis pusaka inilah yang diletakkan di bawah JKPTG ataupun diuruskan oleh JKPTG. Jadi pusaka kecil yang diuruskan oleh JKPTG seperti yang telah dijelaskan juga pada kuliah yang lepas, ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati yang terdiri daripada harta tak alih. Mesti harta tak alih, ya, yang kena ada rumah lah, ya, kena ada rumah ataupun tanah, ataupun gabungan di antara harta tak alih dengan harta alih, dengan jumlah nilaian tidak melebihi 2 juta, dan si mati juga tidak meninggalkan wasiat, iaitulah di bawah Akta Wasiat 1959, ya,
iaitu ataupun dipanggil Ordinan Wasiat 1959 atau digelar Akta 346. Jadi dia tidak meninggalkan wasiat di bawah akta ini. Baik. Seterusnya, bagi kawasan negeri, maka terdapat unit pusaka kecil, unit pusaka kecil, dan unit pusaka kecil ini akan diselaraskan oleh bahagian yang lebih besar di peringkat lebih atas, iaitulah bahagian pusaka kecil di bawah JKPTG. Jadi ini bahagian inilah yang akan menguruskan pusaka kecil. Baik, sejarah JKPTG. JKPTG ini ditubuhkan bertujuan untuk mempertingkatkan sistem pengurusan dan juga perundangan tanah, bertujuan supaya pengurusan tanah ini adalah lebih cekap dan bermutu selaras dengan dasar pembangunan negara. Jadi untuk mempertingkatkan pengurusan tanah ini, ianya merangkumi yang pertama, pengurusan tanah persekutuan, penyelesaian pembahagian pusaka, pengambilan tanah, dan juga penguatkuasaan. Inilah 4 fungsi utama yang dilaksanakan oleh JKPTG. Jadi selaras dengan hasrat tersebut, JKPTG telah mempertingkat peranannya. Yang paling utama ialah mengkaji undang-undang, mereka mengkaji, menggubal undang-undang dasar dan juga garis panduan yang berkaitan dengan tanah supaya wujud keseragaman dan penyelarasan semasa melaksanakan pentadbiran tanah tersebut di seluruh negeri di Malaysia selain daripada Sabah dan Sarawak. Ini adalah di antara contoh usaha yang dijalankan oleh JKPTG dalam mengkaji undang-undang dan juga dasar berkaitan dengan tanah. Di antaranya seperti yang telah dilaporkan di dalam media utama negara, di dalam surat khabar dan sebagainya, iaitulah akta diperkemaskan tentang prosedur pengambilan tanah. Baik, dan seterusnya, kenapa penyeragaman dan penyelarasan ini penting? Supaya setiap kita boleh katakan setiap urusan yang berkaitan dengan tanah yang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri itu berjalan secara selari, sebab sebenarnya Perlembagaan Persekutuan dia telah memberi kuasa, ataupun kita panggil punca kuasa daripada Perlembagaan Persekutuan ini, dia telah memberi kuasa kepada kerajaan negeri, di dalam perkara 74 senarai 2, iaitulah senarai negeri jadual ke-9, bahawa urusan tanah yang bermaksud dengan urusan tanah di sini adalah pemilikan, mengeluarkan geran dan sebagainya, ianya tertakluk di bawah bidang kuasa perundangan dan pentadbiran kerajaan negeri. Jadi bagi menyelaraskan kuasa ini supaya setiap negeri itu apabila ingin memberi tanah, mengeluarkan geran dan sebagainya selaras, maka justru itu ia perlu diselaraskan oleh kerajaan persekutuan.